sendiri pernah buat beberapa kesilapan-kesilapan sebelum ini. Dan kita belajar daripada kesilapan. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, berdakwah bukan berarti convert orang masuk Islam tau. Ini saya nak bagi tahu betul-betul ni. Saya ini daripada Global Unity Network. Dan kami di Global Unity Network, kita punya objektif utama adalah berdakwah. Tapi berdakwah bukan artinya convert orang masuk Islam. Dalam Islam, kita tak boleh convert orang lain masuk Islam. Kita tak dapat convert orang lain masuk Islam. Surah Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 272. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bukan kamu bertanggungjawab untuk beri hidayah. Hidayah dari Allah. Yang convert seseorang tu masuk Islam bukan kita. Kita tak boleh convert siapa-siapa pun. Allah saja yang boleh convert hati seseorang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh bagi hidayah pada pakciknya Abu Talib. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Pun tak dapat bagi hidayah. Hidayah hanya milik Allah. Tugas kita berdakwah artinya ialah menyampaikan apa itu ajaran Islam. Dan pada saya, sebagai orang Islam, jangan kita harap orang lain saja kena belajar tentang Islam. Kita pun kena belajar tentang agama dia. Kita pun kena belajar tentang budaya dia, adat resam dia, pantang larang dia. Kita pun kena tahu apa yang dia suka, apa dia tak suka. Baru kita boleh hidup aman damai. Non-Muslim tahu orang Islam tak makan babi. Elak dia yang tidak ada babi. Tapi kita pula tak hormat orang lain. Orang Hindu datang rumah kita, kita buat majlis, kita hidang dia daging lembu. Betul ke tak betul? Cakap benar-benar. Kenduri, kita buat majlis atau apa-apa, kita ajak kawan kita Mutusami ke, Munishwari ke. Lepas tu ada hidang babi pula, ada hidang lembu. Betul ke tak betul? Ada daging lembu. Ni kawan Hindu ni, dia pun ambil nasi. Dia tengok ada kari, dia pantang jumpa kari, dia tambah nasi lagi. Nak ambil kari, rupa-rupanya kari daging. Tak jadi ambil kari, tak apalah makan dengan sayur. Sayur pun campur daging. Lalas makan nasi dengan belacan aja. Sound familiar tak? Tapi dia berbuka tak? Ada buat muka, dia makan, dia relax je. Cuba kita yang kena macam tu. Kawan kita ajak semua makanan halal, tengah-tengah tu ada baby babi barbecue. Apa berlaku pada kita? Makanan semua halal, tapi tengah-tengah ada hidangan daging babi. Muka kita berubah, muncung lebih panjang daripada cencurut. Dalam hati menyumpah-nyumpah. Kita nak orang hormat kita, tetapi kita kadang-kadang gagal menghormati orang lain. Kita nak orang tahu tentang agama Islam, tapi kita tidak mahu mengambil tahu tentang agama dia. Lagi kita mempelajari agama dia, kita akan lagi memahami Islam sebenarnya. Kita akan lebih menghargai Islam sebenarnya. Boleh faham ke? So it must be two way. Adil? Ke saya bawa ajaran sesat ni? Ajaran sesat ke tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak jiran-jiran non-Muslim? Ajaklah mereka datang rumah, minum teh ke apa-apa ke, sembang-sembang dulu. Lepas tu belajar tentang agama dia. Jangan cerita pasal Islam, belajar tentang agama dia dulu. Tanya dia apa kepercayaan dia, macam mana ni, macam mana itu. Dan tanya soalan bukan untuk hentam. Tanya soalan untuk belajar, nak ambil tahu. Dan dia pun akan tanya kita Islam macam mana. Dan kita sampaikan penerangan. Dan dengan boleh jadi pada saya lah tuan-tuan dan puan-puan, bukan berapa banyak kita hafal Al-Quran, berapa banyak kita hafal Bible, berapa banyak kita hafal ayat-ayat kitab Hindu, chapter number, verse number, chapter number, verse number, chapter number, verse number. Bukan itu yang paling penting dalam dakwah. Dalam dakwah yang paling penting adalah dakwah bilhal. Dakwah dengan akhlak kita. Bukan dakwah buat hal. Akhlak, adat kita. Tetapi kadang-kadang saya lihat orang Islam sendiri semakin hari semakin kehakisan adab-adab tadi. Orang Melayu yang saya kenal bukan macam sekarang. Masa saya kecil-kecil dulu, saya tengok orang-orang Melayu cukup sopan santun, lemah lembut. Bagaimana cara isteri bercakap dengan suami? Bagaimana cara anak-anak melayan ibu bapa? Cerita 40-50 tahun yang lepas. Penuh dengan adab dan tata susila. Betul?
Betul ke tak betul? Tapi saya tengok perkembangan cerita-cerita Mollywood. Kau cerita Mollywood? Cerita-cerita Melayu. Kalau Bollywood, cerita Hindustan. Kalau Hollywood, cerita-cerita Inggeris, Amerika. Ini cerita Mollywood. Kenapa Mollywood? Ceramah saya suka hati saya lah nak bagi nama apa kan. Okey, cerita Bollywood ni saya lihat orang Melayu tak macam tu. Tapi dalam cerita Melayu, isteri cakap kasar dengan suami, suami kasar dengan isteri, layan anak tak betul, pukul sini, pukul sana, rogol sini, rogol sana, bercinta sini, FS, kahwin dengan situ. Betul kan cerita-cerita macam tu kan? Hasad dengki. Bila cerita macam ni yang disebar, saya lihat generasi pun mula berubah jadi ke arah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya bukan nak menyalahkan siapa-siapa, jangan salah faham. Tetapi pemerhatian saya, mana perginya adab tata susila orang Melayu yang sangat saya kagumi. Mohon terasa.